Okay. Ada kawan kita masuk juga. Sharifah Rosnah. Okey, selamat datang Mursyita, selamat datang Iris, Aufa, siapa lagi? Nabi Syuaib tajuk kita pada hari ini adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Macam mana ejaan Arabic dia? Cikgu nak cari brush yang lebih sesuai. Brush. Mana cantik brush? Mana cantik? Tak tahu lah mana cantik. Ikut. Okey. Nabi Syuaib. Nun. Dah masuk. Sekejap. Okay. Nun Baya Nabi Syuaib. Shin. Alamak besar sangat lah. Kecil kan. Nabi Shin Ain Ya Ba. Nabi Syuaib. Nah itu dia cara eja Nabi Syuaib. Kali ke? Kali. Okay, Kali. Assalamualaikum Kali. Tadi si masuk. Mun kalau tadi tak dapat masuk, bolehlah tengok rakaman yang cikgu dah letak dalam YouTube. Ikutlah bila-bila kamu nak tengok, kamu tengok je lah. Jelas tak nama Nabi Syuaib yang cikgu tulis tu? Jelas tak? Kita tunggu satu lagi. Kita tunggu satu minit lagi. Admin. Jelas. Bagus. Cikgu nak tengok apa yang masalah ni. Resolution. Okay, very good. Alright. Fi Rabbuna. Aduh, tak. Banyak lagi. Best. Okey. Sekarang dah masuk pukul 12.40. Sekarang dah masuk pukul 12.40. Kita akan mulakan kelas kita tentang Nabi Syuaib. Cikgu harap suara cikgu jelas macam ni. Jadi hari ni kita akan cikgu nak setting. Kejap. Siapa lagi ada? Ada Akram. Okay, cantik. Ada siapa lagi? Recording Zoom muka, recording Zoom kelas, webcam. Kita akan letak switch into C3. Ini C4. C4. Okey, cantik. Save. Okey, cantik. Sekarang ni C4. Ni C3. Nampak ada tayangan di sebelah tu. C3, C4, C1, C2. Okey, cantik. Sekarang jom kita tengok siapa ada buku ni. Buku sirah. Cikgu, saya pun di bawah. Di bawah. Siapa yang ada boleh pergi ambil. Akram ada si Akram? Buku sirah tahun 2. Buku tak tahun 2. Cuba cari. Okey, cikgu bagi 2 minit, 3 minit untuk cari. Kalau ada ambil, kalau tak ada tidak mengapa. Kalau tak ada tidak mengapa. Kalau ada boleh, kalau ada boleh ambil lah. Lagi bagus. Okey. Saya tunggu 2 minit. Saya dah. Okey, no problem.
Tengok kawan kamu pun tengah masuk. Okey, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ramai masuk ramai masuk. Pada yang baru masuk, siapa yang ada buku sirah tahun 2, boleh ambil. Kita akan buka muka surat. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapakah itu? Nur Syahrini ada, Musyitah ada, Iris ada, Batrisha pun ada, Akram, Khalid, Naufal, siapa lagi? Iris, Nur Syahrini, Nur Syahrini, Aisyah belum masuk lagi, Aufa, Musyitah, Batrisha. Okey. Jadi siapa yang ada buku ni? Buka muka surat. Buka muka surat. Hitung. Muka surat apa? 50. Cikgu guna warna merah. Muka surat 50. Oh, jap, ada sahabat awak dah masuk. Uwais. Selamat datang, Uwais. Ya, lambat. Uwais Al-Qarni. Tadi Uwais tak ada kan hari kan? Sekarang ni Uwais dah ada. Rindu kawan kamu Okay, Nabi Syuaib. Buka muka surat 50. Nabi Syuaib. Yang 50 ni bukan sekarang. Mula-mula cikgu nak tengok kawan. Cikgu yang tu Nak ya. Aku tak ada. Muka surat 50 Tapi sebelum kita baca apa yang ada dalam buku, kita akan tengok tayangan dahulu. Jadi sekarang cikgu tukarkan scene ke. Okey. Cikgu nak tanya, dengar sikit suara. Dengar tak semua? Kisah Ashabul Aikah, kaum penyembah pohon pada zaman Nabi Syuaib. Okey, sekarang dengar tak? Dengar tak bunyi tadi? Dengar? Okey, cantik. Okey, kita akan tengok tayangan dahulu Nabi Syuaib. Lepas habis kita akan baca apa yang ada dalam buku. Okey. Cikgu harap jelaslah video dia. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah Nabi satunya Syuaib. pada surat Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 191. Diceritakan bahwa Jelas. pada zaman Nabi Syuaib Sekejap, ada suatu Video si jelas ke? Suara si jelas? Gambar tu. Oh, gambar. Video. Sepa video macam ni tu. Video ya pandai. Orangnya si jelas. Suaranya si jelas. Okey, macam ni Sekejaplah. Tunggu sebentar. Macam biasa, macam yang cikgu buat tadi. Yang bagus. Start. Tapi ya cikgu, apa tu? Ya cikgu. Yang mana gambar. Tengok gambar lain tu. Okey, sepa. Nanti cikgu jelaskan satu persatu Untuk suara ni tak jelas. Okey, sekarang. Okey. Alright. Alu buffering tu. kaum yang lebih memilih menyembah pohon daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat menghancurkan kaum ini. Okey, kaum Nabi Syuaib. Nabi Tak apa, Syuaib kamu dengar je apa cikgu alaihissalam cakap. diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madyan, sebuah kawasan di antara Hijaz dan Syam. Kaum ini terkenal dengan julukan Ashabul Aikah yang memiliki arti penyembah pohon. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 176. Penduduk Aikah telah mendustakan para nabi. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang. Nabi Syuaib tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah
untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Namun sayangnya, Okey, kejap. Okey, jadi sekarang kita sedang berbicara tentang kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni kaum dia bernama kaum Madian. Kaum Madian. Dia duduk di satu tempat yang dinamakan sebagai Aikah. Di Aikah tu, kamu tahu padang pasir? Padang pasir Okay, kita tengok padang pasir. Padang pasir. Selalunya kat padang pasir ni tak ada pokok. Nampak padang pasir ni? Selalunya kat padang pasir tak ada pokok. Nampak? Di padang pasir ni susah ada pokok. Tapi di tempat Aikah tu ada satu pokok. Satu pokok besar. Di situlah kaum Madian, yakni kaum Nabi Syuaib ni duduk kat situ dan dia menyembah pokok tu. Dia menyembah berhala dan macam-macam lagi. Okey, kita sambung cerita tadi. mereka tetap pada keyakinannya. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Tutup mic. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia. Sebagian besar kaum Aikah berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aikah yang masih sangat sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Okey, kamu nampak tak yang ada depan ni? Macam ada dacing. Ini adalah dacing. Zaman dahulu, kalau kamu nak beli anggur ke, tahu ya. tahu kan? Kalau kamu nak beli beras ke apa ke, semua akan ditimbang dahulu. Contoh yang sebelah kiri tu adalah berat batu dan kanan tu adalah barang yang kamu nak beli. Tengok jap, cikgu nak gerakkan. Okey, kamera cikgu. Yang sebelah kiri ni contoh kita kata 1 kilo. Dua ni 1 kilo. 500 gram 500 gram 1 kilo. Yang sebelah kanan ni kamu nak beli buah anggur ataupun buah limau ataupun buah durian ke. Jadi kamu akan bayar duit kamu untuk beli 1 kilo. Tapi apa kaum ni buat? Kamu nampak tak dekat bawah tu? Sekejap cikgu tukar ke skrin iPad. Apa dia buat? Dacing tu, dacing kan satu batang di tengah. Batang macam ni. Satu kiri, satu kanan. Macam ni. Contoh ini adalah timbangan 1 kilo. 1 kilogram. Dan kamu nak beli buah anggur. Buah anggur kan. Apa kaum ni buat? Dia memberatkan. Dia letak pemberat dekat sini. Dia letak pemberat dekat sini. Dia letak ada satu besi bawah tu untuk beratkan timbangan. Beratkan timbangan. Maaf, bukan dekat sebelah kiri. Dekat sebelah kanan ni. Dia letak berat timbangan kat sini. Jadi dia rasa dia beli anggur 1 kilo. Tapi sebenarnya 1 kilo, berat 1 kilo ni dia campur dengan tambah ni contoh 700 gram sahaja. Tambah dengan 300 gram yang bawah ni. Jadi sebenarnya peniaga ni dia menipu. Yang dia beli anggur bukan 1 kilo. Tapi dia beli 700 gram dengan 300 gram besi bawah ni. Maksudnya kurang lah anggur yang dia beli tu. Dia beli kurang. Peniaga tu yang menipu. Dia letak pemberat dekat bawah ni. Okay, kita sambung cerita balik. Okay. Tak bagus haram memberatkan timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyak dengan harga yang sangat murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan barang dengan harga yang tinggi. Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah SWT telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya, kalian mengucap syukur atas limpahan nikmatnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil,
Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara yang kami kehendaki? Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Jadi, sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Tidak semudah itu, wahai Syuaib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir kepada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian siksaan yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Apa yang engkau bicarakan, wahai Syuaib? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Bayangkan anda dan keluarga anda berpuasa. Berpuasa dalam keadaan cuaca yang sejuk. Dengan Sorry kejap ada iklan pula dah. Iklan. Tidak. Iklan kan cikgu. Oh, iklan. Cikgu. Mendengar hal Iklan itu, kan cikgu. Okay. Cikgu Menimpakan pakai azab yang pedih. komputer. Oh, Ingatkah kalian siksaan yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Apa yang engkau bicarakan, wahai Syuaib? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. mendengar hal itu, Nabi Syuaib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu, beliau tidak putus asa. Nabi Syuaib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera diberikan hidayah. lah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku. Di antara kaum Aika yang menentang ajaran Nabi Syuaib, ada sebagian orang yang mulai menyadari kesalahannya. Sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu ada benarnya. Ya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Lebih baik kita datang menemui Syuaib agar mendapatkan pencerahan darinya. Tepat sekali. Ayo kita menemuinya. Ketika kaum Aika mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi orang-orang yang menuju rumah Nabi Syuaib. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. Wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madian bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Hahaha. Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Okey, kejap cikgu nak accept ada orang nak masuk. Cikgu Manis TV channel masuk. Okey. Sila masuk. Okey. Jadi apa yang berlaku? Yap. Apa yang berlaku? Kaum Madian tadi, kaum Nabi Syuaib, walaupun Nabi Syuaib telah pun berdakwah banyak kali mengatakan bahawa apa yang kamu buat salah, kamu berniaga cara kotor, kamu memberatkan timbangan macam tadi, dia beratkan timbangan macam ni tadi, diberatkan timbangan. Dan yang kedua, dia simpan barang dan dia bagi barang tu mahal baru dijual. Itu juga adalah satu perbuatan yang salah. Dan yang seterusnya, mereka menyembah pohon dan mereka menyembah berhala. Menyembah berhala. Jadi menyembah berhala ni adalah sia-sia. Dia macam kamu sembah batu, kamu sembah benda yang tidak bernyawa pun. Tak logik kan? Jadi sepatutnya kita hanyalah menyembah Allah yang menciptakan kita. Apa tadi? Cikgu macam sembah beg itu. Macam sembah beg. Apa sembah beg? Beg Kita macam sembah beg. Kami sembah
Janganlah kamu pergi sembah charger ke, charger telefon. Buat apa kamu sembah charger telefon? Sembah selipar. Tolonglah. Jadi okey, dengar. Jadi kamu mestilah menyembah Allah Ta'ala sahaja. Dan apa yang kaum Nabi Syuaib yang ingkar tadi, yang tak dengar kata Nabi Syuaib, dia kata, kami orang semua ikut kata kita orang. Apa yang kau kata tu semua untuk bulat-bulat. Semuanya adalah perkara yang dusta sahaja. Kalau kau berani, kau turunkanlah azab. Macamlah kamu boleh sangat buat turunkan azab. Macamlah Tuhan kau tu ada sangat. Cikgu, kena lelaki kat dalam tu, cikgu. Siap dalam ni? Perempuan dia dah. Ada Lelaki. Okey, kita sambung. Jadi kita tengok Allah turunkan azab ke tak. Hai, Aini. Ambil. Okey, semua tutup mic. Surat Asy-Syu'ara ayat 187. Hai, kambing. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah SWT Mike, nampak. Tidak bisa, Rehan di rumah ya. Semua tutup mic, tutup mic. Kalau kamu tak tutup, cikgu yang akan tutupkan, okey? Kesian orang lain nak tengok cerita Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Sungguh, Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madian. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madian. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang menyengat sampai ke ubun-ubun. Kaum Aikah mengeluh kepanasan. Terdengar suara guntur menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Pada hari itu kaum Aikah mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Demikianlah kisah Ashabul Aikah yang mendustakan Nabi Syuaib dan tidak percaya akan azab dari Allah. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, jangan suka berbuat curang. Contohnya dengan mengurangi takaran dalam timbangan, karena perbuatan tersebut termasuk bentuk pencurian. Kedua, jangan sekali-kali bersikap sombong, apalagi mengatakan hal-hal buruk yang dapat membuat Allah murka. Bisa jadi hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Habis Gu? Guru besar. Habis. Okey, dengar suara cikgu? Kalau dikit ni. Okey, dengar suara cikgu? Jadi itulah tayangan Nabi Syuaib, kisah Nabi Syuaib. Sekarang semua buka buku teks ni. Buka surat 50. Kalau tak ada boleh tengok yang berada di depan cikgu ni. Cikgu zoom. Sudah, Okay. cikgu. Dah. Dah, cikgu. Maaf. Okey. Sekarang nampak semua? Nampak tak huruf apa ni? Qa, waw. Ni nampak cikgu bulat kat mana ni? Pandai jangan. Pandai mada jangan alif ba ya waw Okey. alif ya dah. Okey, jadi nampak daripada skrin cikgu. Sekarang kita akan baca satu persatu. Betul tak, sama tak macam yang tayangan tadi?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bismillah. Kaum Madian adalah kaum yang hidup Cikgu, pada ada zaman buku sirah ya, cikgu. apa? Kalau ada gunalah buku sirah awak tu. Cuma cikgu nak kamu faham bahasa Jawi ni, tulisan Jawi ni. Semua mesti biasakan dengan tulisan Jawi. Ya, ayat yang kedua. Cikgu tulis 2 kat situ. 2 Surat berapa, cikgu? 50. Surat 50. Kalau tak buka buku pun tak apa. Kalau kamu nampak dekat skrin ni, kamu tengok skrin ni sahaja. Baju Jadi- lepas hati Okey, cikgu sambung. Kaum Madian tinggal di satu lembah. Lembah yang bernama Madian. Nama tempat ataupun Madian. Jadi sebab tu nama mereka Madian. Mereka juga dikenali sebagai penghuni hutan. Penghuni hutan kerana mereka tinggal berhampiran dengan hutan yang tebal. Kita baca lagi, mereka bekerja sebagai peniaga dan pedagang. Apakah maksud peniaga dan pedagang? Peniaga dan pedagang bermaksud businessman. Orang yang jual beli barang. Itu adalah peniaga dan pedagang. Contoh macam cikgu ni, kerja cikgu mengajar, bukannya berniaga. Kerja cikgu adalah memberi khidmat mengajar. Cikgu bukan peniaga dan pedagang. Yang bekerja sebagai peniaga dan pedagang adalah orang yang jual beli. Ya. Okey. Tak ada apa-apa. Okey, kita sambung. Kaum Madian, kaum Madian mempunyai akhlak yang buruk. Okey. Mereka menyembah padang pasir. Yang ditumbuhi pokok dan tanaman. Okey, jadi mereka sembah satu padang pasir yang di mana yang lain tu tolong tutup mikrofon. Kalau tak nak tutup mikrofon, tolong senyap Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon yang tekan ya. Kami tahu lah kali. Ya, boleh sih. Apa banyak semua mesin? Tahu? Hantu. Okey. Hantu. TV lah. Lek susah lek. Lek oi. Kami lek. Laptop lek. Siapa suruh? Kita laptop dulu. Saya laptop nak telepon sendiri Yo, B. Apa ya? Tidak pun. Hantu ke? Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar. Lepas tak main Roblox, Mak. Dengar tak suara cikgu? Kejap Okey. belum. Alamak, ngajak siapalah. Ngajak siapa main? Cikgu punya laptop ni masalah. Tadi main ML. FF. Okey, sekarang cikgu nak buka mikrofon client. Start. Cikgu macam tu. Kejap. Cikgu, hantu ke cikgu? Rosak Ada orang tu. pandainya mau join Roblox. Okey. Ni tahu? Yang ni okey, cikgu tukar balik mic Nombor cikgu. kita lah. Suara cikgu ada? Kita ada Iris. Suara cikgu jelas sekarang? Suara cikgu? Kita. Si jelas. Aduh. Syok. Kejap. Cikgu, musita pada. Musita pada.
Pula dah. Okey, nampak? Okey, sekarang cikgu kita sambung. Ish. Astaghfirullahalazim. Okey, kita sambung. Mereka menyembah padang pasir yang ditumbuhi pokok dan tanaman. Okey, kita sambung. Tempat ini dipanggil Aikah. Jadi di padang pasir yang ada pokok tadi, dia dipanggil Aikah. Jom kita tengok ada tak dalam Google. Kita jangan buat lagi ya. Aikah, kisah Nabi Syuaib. Macam tak ada je. Tak ada lah kot. Macam barang pasir. Tak ada lah. Tak apalah. Okay, kita sambung bawah ni. Mereka mereka menjadikan padang pasir itu tempat beribadah. Sepatutnya kita menyembah Allah, bukannya menyembah padang pasir. Yang ke bawah ni, kaum Madian suka menipu dalam perniagaan. Macam yang cikgu kata tadi, mereka menipu dalam dacing. Ni, mereka menipu. Mereka suka mengurangkan sukatan. Mengurangkan sukatan dan timbangan sewaktu berniaga. Contohlah, kamu nak beli 1 kilo. Jadi 1 kilogram. Jadi dia letak anggur 1 kilogram, tapi sebenarnya ia tak cukup pun 1 kilogram. Dia menipu. Selain itu, mereka juga menahan rombongan pedagang. Mereka akan merampas barang-barang dagangan, menakut-nakutkan rombongan tersebut. Okey, contoh kamu duduk di Malaysia, ada rombongan, ada peniaga yang datang dulu. Mana ada aeroplane, mana ada kapal terbang. Jadi bila tak ada kapal terbang, tak ada orang yang datang berniaga mesti guna kapal, ataupun dia datang menggunakan kenderaan macam kuda, unta dan sebagainya. Jadi apabila dia tahu macam daripada Indonesia ke Singapura ada satu rombongan yang akan datang. Jadi apa yang kita yang kat Malaysia buat ni, contohlah kita orang jahat tu kan, contoh kita orang jahat, kita pun serang rombongan tu, kita rampas barang-barang ni, kita curi. Itulah yang dikatakan sebagai merampas barang-barang dagangan. Melanun. Kalau dia naik kapal, serang kapal. Kalau dia naik karavan ataupun kereta besar, ataupun dengan tunggangan-tunggangan kuda dan juga seperti unta, diserang tempat tu, dia ambil barang-barang, dia lari. Itulah dia dimaksudkan dengan mereka. Besarkan balik skrin ni. Mereka akan merampas barang-barangan dagangan yang dan menakut-nakutkan rombongan tersebut. Okey, muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya yang ni kan. Edit, markup. Okey. Dakwah Nabi Syuaib. Jadi dakwah Nabi Syuaib, kalau kamu nampak daripada atas ni, Allah mengutuskan Nabi Syuaib kepada kaum Nabi Madian. Jadi kaum Nabi Syuaib, nama dia kaum Nabi Madian. Mim da ya nun. Kaum Madian. Okey, kita tulisnya supaya kamu tak lupa. Gelap sikit. Kaum Madian. Kaum Madian. Mim da. Sorry, sekejap. Besar sangat cikgu tulis ni. Okey, tulis lagi. Mim da ya nun. Kaum Madian. Kaum Madian. Okey, faham? Sambung balik. Baginda menyeru pula dah. Baginda menyeru kaumnya supaya menyembah Allah, bukannya sembah pokok, bukannya sembah selipar. Macam ni lah. Bukannya nak sembah benda yang tidak bernyawa, yang tidak dapat memberi manfaat kepada manusia. Nabi Syuaib alaihi salam memberitahu mereka tentang azab Allah. Apa azab Allah? Azab Allah ni tentang hari akhirat, ada neraka dan sebagainya. Dan juga azab Allah, bencana-bencana yang Allah boleh turunkan kepada kaum-kaum yang tidak menyembah Allah. Okey, seterusnya. Malangnya kaum Madian menolak dakwah Nabi Syuaib. Mereka mengejek. Apa maksud mengejek? Mengejek ni macam kamu tahulah, kamu pun selalu buat mengejek Nabi Syuaib. Namun baginda tetap bersabar. Bersabar ni banyak pahala. Bersabar ni banyak pahala. Kami bersabar. Selalu kena nganok. Kesian. Okey. Segala ejekan kaumnya disambut dengan tenang. Jadi orang ejek awak ke apa ke, awak tenang je.
Orang awak cakap awak ni tak pandai ke, awak cakap biarlah gitulah. Disambut dengan tenang. Baginda terus berdakwah. Jadi baginda terus dakwah. Janganlah menipu dalam perniagaan, janganlah sembah pokok, janganlah sembah padang pasir ni. Kembalilah kepada Allah. Okey, sambung. Kaum Madian berasa jemu. Apa maksud jemu? Fed up. Dah boring lah, dah cukup lah. Itulah rasa jemu. Itulah maksud jemu. Kaum Madian berasa jemu dengan seruan Nabi Syuaib. Mereka menghina Nabi Syuaib. Dihina. Mereka mengancam untuk merejam. Kamu tahu tak apa tu rejam? Rejam ni adalah satu perbuatan yang sangat sakit. Contoh cikgu tulis, rejam ni contoh ada manusia, orang, okay, senyum, ni kaki dia, hai, tapi badan dia ini rejam ni adalah baling batu. Baling batu sampai mati. Ada hukuman rejam. Apa? Ada ngapa tak sih dengar? Tak dengar, Naufal. Apa soalan awak? Paling apa tak? Baling batu. Rejam. Dengar. Rejam. Jadi ada orang ramai-ramai kat sini, ramai-ramai kat sini. Setiap seorang ada batu dia pegang. Dia akan baling batu sampailah dia mati. Sakit sebenarnya. Sakit. Hukuman rejam ni sangat menyakitkan. Rejam ni juga adalah salah satu hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan besar, yakni berzina. Orang yang dah kahwin dan berzina. Jadi janganlah berzina ni, nantilah kita bincang lebih terperinci lepas ni. Okey. Sakitlah rejam, kena baling batu sampai mati. Mereka mengancam untuk merejam dengan batu dan menghalau baginda. Berbagai-bagai tuduhan dilemparkan ke atas Nabi Syuaib. Satu tuduhan yang paling biasa lah, yang paling biasa orang bagi kepada para nabi ni adalah dia akan kata para nabi ni orang gila, orang sihir, ni atuk pola magic, sidak tok penipu. Jadi sebab itulah antara tuduhan-tuduhan. Mereka mencabar Nabi Syuaib supaya menurunkan bencana seperti yang dijanjikan. Kan Nabi Syuaib kata tadi, janganlah, berhentilah daripada menyembah pokok dan padang pasir ni. Sembahlah Allah. Berhentilah daripada melakukan perkara buruk dalam berniaga ni. Jangan awak tipu timbangan. Apa lagi? Janganlah kamu menyerang rombongan-rombongan dan mencuri harta-harta mereka. Itu adalah perkara yang salah. Jadi Nabi Syuaib kata macam tu, kalau kamu masih lagi melakukannya, maka Allah akan menurunkan azab. Okey, buka soalan seterusnya. Azab Allah. Nampak tak? Azab Allah. Yang ni cikgu tak ni. Nampak tak? Ada yang macam dalam cerita tadi macam mana? Langit jadi gelap kan? Okey, nampak tak gambar ni? Langit gelap di atas tu. Langit jadi gelap. Jadi azab Allah tiba. Nabi Syuaib berdoa kepada Allah. Baginda berdoa supaya Allah menurunkan azab kepada kaumnya sebagai teladan kepada umat seterusnya. Allah mengkabulkan doa Nabi Syuaib dengan menurunkan udara yang sangat panas. Kaum Madian berasa haus. Kulit mereka seakan-akan terbakar. Tanaman menjadi kering kontang. Okey, kita sambung. Pada suatu hari mereka melihat sekumpulan awan hitam. Awan hitam ni macam asap lah. Nampak tak yang ni? Kesekumpulan awan hitam ni. Sekumpulan awan hitam, nampak tak atas tu? Awan hitam. Okey, sambung balik. Sekumpulan awan hitam. Mereka menyangka hujan akan turun. Ingatkan hujan. Oh, hujan. Hooray, hujan. Bolehlah kita tanam tanaman kita. Bolehlah pokok tumbuh. Tapi sebaliknya, kaum Madian mereka menyangka hujan akan turun. Kaum Madian berlari-lari untuk melindung di bawah awan itu. Berteduh dari panas terik. Jadi mereka pergi ke bawah awan tu untuk berlindung daripada panas terik. Tapi apa yang berlaku? Sebaik saja mereka berkumpul di bawah awan itu, tiba-tiba bumi bergegar. Apa maksud bumi bergegar? Gempa bumi. Gempa bumi.
turun hujan api. Hujan api bukan hujan biasa, hujan api yang panas dari awan hitam itu. Api Panas itu ni ko. apa? Panas lah. Panas lah, lagi panas daripada air panas. Cikgu. Panas lagi kan dari apa nama? Dari kau belum sampai bikin Neraka lagi panas kan? Neraka lagi panas. Okey. Oh, siapa habis itu? Panaslah. Api itu membakar kaum Madian yang ingkar. Okey, dengar. Kejap. Tunggu jap. Okey. Api itu membakar kaum Madian yang ingkar. Gempa bumi telah memusnahkan segala harta benda kaum Madian terbakar menjadi abu. Jadi abu ni maksudnya kamu bakar kertas kan, yang akhir-akhir tinggal debu-debu, itulah abu. Jadi debu. Akhirnya mereka tidak beriman. Okey, mereka yang tidak beriman itu dibinasakan oleh Allah. Hanya Nabi Syuaib dan pengikut-pengikutnya yang percaya dengan Nabi sahaja yang terselamat dari azab tersebut. Okey. Maka habislah cerita Nabi Syuaib. Okey? Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada. Jadi itulah kisah Nabi Syuaib. Kaum dia sombong. Jadi akhir sekali mereka pun telah diturunkan azab dan bencana. Semua mati. Tak seorang pun yang hidup kecuali yang beriman. Okey, faham? Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Moga semua dapat manfaat dan juga hikmah. Dah 50 minit dah kita online. Okey, jadi itu saja. Pada yang ada soalan boleh tunggu di sini. Siapa yang ada kerja boleh keluar sekarang. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya. F pula dah cakap pasal game pula dah member ni. Jangan deh. Okey. Assalamualaikum semua. Bye. Bye. Isha. Bye. Bye. Bye Khalid. Bye Mushita. Bye Akram. Bye Tasha. Jumpa lagi Kisha, jumpa lagi Batrisha. Nyatuk kelakar segame je. Kisha. Apa hal? Dah bye Noval. Bye Noval, bye. Bye Akram. Pandai tutup Akram. Tekan button warna merah. Nak sampai tunggu ke dalam dengan Kisha dengan Tekan button warna merah, pap kita keluar. Cemia. Pandai. Bye. Siade. Pandai. Nya bye-bye kita bye-bye Akram. Kami nak tahu. Si nampak kan nya? Kami nampak. Jangan tutup. Okey, ajaklah cikgu keluar dulu. Bye. Cikgu tekan button leave call tak warna merah. Kisha. Tu 2 3.